Saya jemput Baram. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua atas peluang ini untuk terlibat untuk bahas titah Duli Yang Maha Mulia Sri Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pertama, saya ingin ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk, Speaker dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Barisan Kabinet kerana telah dilantik untuk memimpin negara kita setelah kita melalui COVID-19 dan setelah kita berjaya melaksanakan PRU ke-15. Kita tahu bahawa ini adalah tahun yang ke-60 kita sudah tubuhkan Malaysia. Tetapi seperti yang kita nampak ataupun yang kita dengar di Dewan Yang Mulia ini, bukan saja pada hari ini, malahan daripada sesi-sesi yang dulu, masa beberapa Perdana Menteri yang dulu, kerajaan yang dulu, isu berkenaan dengan jurang perbezaan, jurang yang mengatakan bahawa kita di sebelah sini lebih maju dan ada lagi negeri-negeri ataupun kawasan-kawasan yang kita kata kurang maju. Pendek kata, Sabah dan Sarawak, termasuk juga mungkin Kelantan, Kedah, di Semenanjung, kita mengatakan bahawa negeri-negeri ini kurang maju. Inilah hakikat dia. Setelah kita dah 60 tahun sudah tubuhkan Malaysia, kita tak jemu-jemu, kita tak habis-habis mengatakan bahawa kita perlu bertindak, kita perlu mengambil langkah, kita perlu mengambil inisiatif untuk merapatkan hubungan ataupun jurang ini. Bak kata, masa inilah apabila ditubuhkan kerajaan perpaduan yang berasaskan kepada Malaysia Madani, inilah masa dia untuk kita sama-sama imbas kembali lagi supaya pada satu masa yang dekat nanti, pada masa yang terdekat nanti, kita akan berhenti menyebutkan bahawa ini kawasan ini kawasan ini, seolah-olah kita ini bukan dalam satu negara ini. Moga-mogahan dengan pimpinan yang ada dengan dan ketokohan yang ada dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, jurang ini akan dapat kita selesaikan dalam masa terdekat. Yang di-Pertua, adakah kita pada masa ini, setelah 60 tahun, kita masih lagi bercakap-cakap macam ini? Pada 24 hari Jumaat ini nanti, akan dibentangkan lagi satu bajet lagi. Tahun dulu pun ada, tiap tahun 60 tahun dulu pun sudah ada. Tetapi masih lagi jurang ini seolah-olah tidak dapat dirapatkan. Adakah kita sedar? Saya nak tanya, saya nak tahu ini yang Datuk Yang di-Pertua. Kenapa dia masih lagi berlarutan macam ini? Sebab kawasan saya, kawasan pendalaman di Sarawak dan Sabah dan juga di tempat-tempat lain masih menagihkan pembangunan, di mana sekolah daif, klinik yang uzur, jalan raya yang berlubang, dan macam-macam lagi. Inilah yang kita seling bahas-bahas. Hampir setiap kali, macam saya sendiri, hampir setiap kali saya berdiri kat Dewan ini. Dan inilah topik dia. Inilah isu yang dibangkit tiap-tiap kali ini. Jadi, adakah kita? Kenapa ini terjadi? We have to look forward. We have to find a solution. We must act now. Ini.
We know, kita tahu bahawa ini mungkin memakan masa. Tetapi as kita kata, the first step is the most important step. Saya rasa rancangan-rancangan Malaysia atau bajet-bajet yang kita ada selama ini, seolah-olah ini mungkin, you have to back me, mungkin strategi yang konvensional, yang mungkin tidak menjadi fokus kepada tiap-tiap tempat ini. Jadi saya mau mencadang supaya yang bertanggung jawab merangkakan satu strategi yang khusus supaya isu-isu asas, infrastruktur ini, jalan raya, klinik, sekolah ini dapat kita selesaikan peringkat demi peringkat dalam masa yang terdekat. Ini kita punya harapan. Moga-mogahan kalau dia kata ada peruntukan, mungkin kita faham. Kita cari duit. Macam yang Amat Berhormat Premier Sarawak kata, kalau tak ada duit, kita cari duit. Dan kita selesaikan masalah ini. Dan moga-mogahan ini akan menjadi strategi kita. Kalau dia berkenaan dengan delivery system kita yang lembab, terimakanlah hakikat dia dan perlu kita ubah. Dan perlu kita bergerak ke depan melalui sistem yang ini. Kita akui bahawa banyak kebocoran ke, ataupun delivery system yang lemah ke. Jadi kalau dia tender dia yang tak betul tu, kita perbetulkan dan kita ambil tindakan. Ini supaya dapat kita bangunkan negara kita, termasuk lagi lebih-lebih lagi di kawasan luar bandar seperti di Sarawak dan di Sabah. Oleh kerana masa tak mengizinkan, kita akan moga-mogahan dalam bajet nanti kita akan bentangkan apa yang kita rasa yang boleh dipertimbangkan kalau dia betul untuk dipertimbangkan oleh pihak yang berkenaan. Saya memohon untuk menyokong titah Duli Yang Maha Mulia Sri Baginda Yang di-Pertuan Agong. Terima kasih. Terima kasih, Baram. Sejemput